Hai, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Ahok. Hari ini Cikgu Ahok bukan berkongsi video PDPC tetapi berkongsi tutorial untuk mendaftar sebagai pengguna dalam sistem pengurusan sekolah SPS bagi modul pengurusan murid. Bagi yang pertama kali bersama saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Cikgu Ahok sebagai tanda sokongan kepada saya. Jom, mari saya terangkan caranya. Sebelum saya menunjukkan caranya untuk mendaftar sebagai pengguna, ingin saya terangkan tujuan utama Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan pengguna bagi penjaga utama dan kedua dalam sistem ini. Okey, tujuan utama adalah untuk pengemaskinian maklumat secara online dan seterusnya tiada lagi pengisian maklumat yang berulang kali. Okey. Sebelum ni, setiap awal tahun, anak-anak akan membawa balik borang maklumat murid untuk diisi oleh ibu bapa di rumah. Kemudian, borang itu akan dikembalikan kepada guru kelas untuk dikemaskinikan data dalam APDM. Dengan adanya ataupun wujudnya sistem ini, ibu bapa tak perlu lagi mengisi beberapa borang. Jika ada mempunyai 3 orang anak, maka sebelum ni perlu isi 3 kali kan. So lepas ni dengan adanya sistem ini, tuan-tuan dan puan-puan hanya isi dalam sistem ini sahaja. Okey, secara tidak langsung juga membantu untuk menyelamatkan bumi kita. Okey, sebab telah mengurangkan penggunaan kertas. Selain itu, paparan bilangan anak yang bersekolah akan ditunjukkan dalam sistem ini. Para ibu bapa juga boleh mengemaskini maklumat kesihatan anak dalam portal ini. Selain itu, pemantauan maklumat oleh ibu bapa boleh juga dilakukan melalui portal ini, terutamanya bagi maklumat kehadiran semua anak yang bersekolah. Okey, capaian boleh juga melalui mobile, iaitu lebih mesra pengguna. Okey, selepas penerangan yang panjang lebar tentang rasionalnya wujudnya sistem ini, marilah saya tunjukkan step by step untuk mendaftar sebagai pengguna dalam sistem ini. Untuk mendaftar sebagai pengguna dalam SPS, sila layari portal public.moi.gov.my. Boleh type kat Omnibox public.moi.gov.my, akan membawa tuan-tuan dan puan-puan ke paparan sistem pengurusan sekolah. Seterusnya scroll ke bawah, nampak paparan daftar masuk, tekan pada butang pengguna baru, kemudian isikan maklumat yang dipaparkan bagi penjaga utama ataupun penjaga kedua. Isikan nama penuh, nombor MyKad, nombor telefon, email. Kemudian cipta kata laluan seperti yang diberikan spesifikasi, iaitu 8 hingga 12 aksara, gabungan aksara yang terdiri daripada huruf, sekurang-kurangnya 1 huruf besar dan nombor sahaja. Ingatkan bahawa penggunaan aksara simbol khas adalah tidak dibenarkan. Kemudian type semula kata laluan yang telah dicipta di atas untuk bahagian yang kedua untuk sahkan kata laluan. Kemudian pilih soalan keselamatan. Seterusnya typekan nombor pengesahan ataupun kod pengesahan yang telah tertera di bawah. Kemudian tekan butang daftar. Maka seterusnya paparan berjaya didaftar akan dikeluarkan. Setelah tekan butang daftar, maka satu tertingkap akan dikeluarkan menandakan pendaftaran telah berjaya. Maka klik pergi ke halaman utama. Selepas balik ke halaman utama, scroll ke bawah, masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah dicipta tadi, kemudian tekan butang daftar masuk. Setelah daftar masuk, maka paparan ini akan dinampak. Scroll ke bawah, tekan pada bahagian ataupun modul kemaskini profil murid. Semua anak yang bersekolah
ataupun semua nama anak yang bersekolah akan dipaparkan di sebelah kiri. Okey, klik pada nama anak untuk paparkan maklumat yang terperinci ataupun edit maklumat yang diperlukan. Okey, jika nama anak di bawah jagaan tak dipaparkan, maka perlu rujuk kepada guru kelas anak. Okey, contohnya saya klik pada anak yang pertama. Okey, dia akan memaparkan profil ataupun maklumat anak di sekolah mana, di kelas mana, guru kelas siapa. Okey, jika nak mengemaskini maklumat yang tertentu seperti tertera kat bawah, sila tekan pada bahagian tersebut. Okey, profil anak jagaan adalah bahagian anak, maklumat anak. Okey, jika tiada perubahan, tekan kepada butang kembali. Jika ada perubahan, edit pada bahagian yang tertentu ataupun bahagian yang ada perubahan, kemudian tekan butang simpan. Mengemaskini alamat anak jagaan yang terkini adalah sangat penting disebabkan semua surat menyurat kepada ibu bapa akan dihantar melalui alamat yang telah diisi dalam APDM. Seperti biasa, jika ada perubahan pada maklumat alamat, sila edit pada ruangan yang dipaparkan, kemudian tekan butang simpan. Okey, jika ada perbezaan daripada maklumat alamat surat menyurat dengan maklumat alamat, sila type di bahagian bawah. Okey, alamat ini adalah sangat penting jika pihak sekolah ingin mengirim surat amaran kepada ibu bapa, mereka akan ataupun maklumat sistem salah laku murid iaitu SSDM akan terus mengambil alamat daripada sistem ini dan dicetak ke dalam surat amaran. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengemaskini maklumat penjaga dari semasa ke semasa. Tujuan mengemaskini maklumat penjaga adalah untuk tujuan bantuan awal persekolahan iaitu mengisi ataupun mengemaskini gaji serta majikan bagi penjaga. Setelah klik butang maklumat penjaga, maka ini adalah paparan yang dikeluarkan. Di bahagian ini akan menunjukkan penjaga utama, kemudian di bahagian bawah adalah penjaga yang kedua. Okey, nama, IC, status penjaga, semua akan dipaparkan di sini. Adalah sangat penting bagi ibu bapa mengemaskini nombor telefon serta majikan yang terkini untuk memudahkan guru kelas untuk menghubungi ibu bapa apabila berlakunya kecemasan. Selepas mengemaskini nombor telefon dengan alamat majikan yang terkini ataupun maklumat majikan yang terkini, scroll ke bawah akan nampak pendapatan dengan bilangan tanggungan. Maka ibu bapa juga perlu mengemaskini pendapatan tahun semasa dengan bilangan tanggungan. Okey, jika tiada maklumat pendapatan, pilih yang pertama. Jika tidak bekerja, pilih yang kedua. Di bahagian bawah merupakan maklumat bagi penjaga yang kedua. Untuk maklumat penjaga yang kedua, sila kemaskini seperti untuk maklumat penjaga pertama juga. Setelah membuat ataupun mengemaskini maklumat yang berkaitan, jangan lupa membuat pengakuan maklumat. Okey, tekan pada pengakuan maklumat, kemudian tekan checkbox ini. Lepas tu tekan butang hantar. Akan dipaparkan bahawa pengakuan maklumat telah berjaya dihantar. Klik pada butang OK. Seterusnya mengemaskini bagi anak yang kedua ataupun anak yang seterusnya. Ini merupakan paparan menu untuk anak yang masih lagi berada di sekolah rendah. Okey, ada sedikit perbezaan dengan anak yang telah berada di sekolah menengah. Dia terdapat menu asas kesihatan dengan cetak surat persetujuan kesihatan. Ini merupakan paparan bagi kesihatan murid. Okey, ibu bapa perlu mengisikan bahagian yang seperti dipaparkan di sini. Okey, untuk anak yang telah diimunisasikan semasa bayi, perlu tekan ada. Kemudian, masukkan semua vaksin yang telah diambil semasa bayi. Maka ibu bapa perlu rujuk kepada buku yang warna pink ataupun warna biru semasa bayi dilahirkan. Kena catatkan tarikh
Okey, yang ditarik dengan tahun yang telah diambil vaksin tersebut. Okey, kemudian akan isi persetujuan Perkhidmatan Kesihatan dan Imunisasi di bahagian bawah. Okey, kalau tidak bersetuju, tekan pada tidak bersetuju. Jika bersetuju, tekan pada bersetuju. Lengkapkan semua maklumat yang dipaparkan, kemudian tekan butang simpan. Kemudian kembali kepada menu yang utama. Jangan lupa setiap kali telah mengemas-kini data ataupun maklumat bagi anak yang tertentu, buat pengakuan maklumat. Okey, ibu bapa juga boleh cetak borang maklumat murid sebagai simpanan sendiri. Di menu utama, selain kemaskini profil murid, ada lagi satu menu di mana kehadiran, di mana ibu bapa boleh menyemak kehadiran anak-anak pada masa akan datang. Selepas klik menu kehadiran, maka akan membawa masuk kepada paparan ataupun modul kehadiran murid. Nama anak akan dipapar di sebelah kiri. Okey, boleh memilih untuk menyemak kehadiran anak yang mana satu. Contohnya kalau klik pada anak yang pertama, okey, dia akan memaparkan dua butang di mana ibu bapa boleh menyemak laporan kedatangan dengan rumusan kehadiran. Ini merupakan paparan bagi laporan kedatangan. Okey. Untuk sementara ini masih lagi kosong sebab anak belum lagi masuk ke sekolah atau belum lagi hadir ke sekolah. Ibu bapa boleh menyemak laporan kedatangan untuk setiap hari pada masa akan datang. Ini boleh membantu untuk memantau kehadiran anak-anak ke sekolah. Jika tekan pada butang rumusan kehadiran, maka ini adalah paparan dia. Mana dia akan memberikan atau memberitahu ibu bapa tentang kehadiran untuk setiap bulan bagi bilangan tidak hadir, bilangan hari aktiviti sekolah dengan jumlah hari persekolahan bagi bulan tersebut. Selain pada menu utama, ibu bapa juga boleh mengakses kepada menu muat turun iaitu mendapatkan maklumat ataupun garis panduan utama yang lengkap, garis panduan daftar tahun 1, garis panduan kemaskini maklumat APDM di sini. Okey, selain itu untuk menu hubungi adalah boleh menghubungi PPD ataupun nak dapatkan maklumat ataupun nombor telefon pada PPD yang dikehendaki. Akan dipaparkan di sini nombor telefon, alamat serta email. Okey, seterusnya FAQ adalah soalan-soalan yang selalu ditanya oleh ibu bapa. Ibu bapa juga boleh merujuk kepada soalan-soalan di sini untuk dapatkan jawapan. Okey. Yang seterusnya, utility merupakan bahagian untuk mengemas-kini maklumat bagi akaun pengguna. Okey, menu yang last sekali ataupun yang terakhir adalah log keluar. Jika dah mengemas-kini semua maklumat yang telah dikehendaki, maka ibu bapa ataupun pengguna boleh tekan log keluar untuk keluar daripada sistem pengurusan sekolah ini. Jika ibu bapa yang telah mempunyai ID pengguna, maka boleh terus daftar masuk. Okey, jika ibu bapa yang belum lagi mempunyai ID pengguna, maka ikut arahan ataupun ikut tutorial yang daripada awal tadi. Okey, jika ibu bapa masa nak mendaftar tu keluar paparan maklumat tidak diwujud ataupun tidak dapat didaftarkan, maka ibu bapa perlu rujuk balik kepada guru kelas kerana mungkin pendaftaran penjaga utama ataupun penjaga kedua dalam sistem APDM yang sebelumnya adalah kurang tepat, maka ibu bapa tidak dapat mendaftar kepada sistem tersebut. Itu saja sesi perkongsian pada kali ini. Diharapkan tutorial ini dapat memberi bantuan kepada ibu bapa untuk mendaftar sebagai pengguna, seterusnya mengemas-kini data-data ataupun maklumat anak-anak. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Cikgu Aho sebagai tanda sokongan kepada saya. Sekian, terima kasih.